Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala khairil anam, sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wal qarabati was sahabati wat tabi'in والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam, atas nikmat bagi umur, atas nikmat sihat tubuh badan, atas nikmat lapang masa yang Allah kurniakan pada kita dapat kita sama hadir ke rumah Allah ini untuk salat fardu maghrib secara berjemaah, iaitu sebaik-baik cara yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula daripada mula disyariatkan solat fardu 5 waktu sehinggalah pada hari Nabi sallallahu alaihi wasallam diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi tidak pernah meninggalkan solat berjemaah walaupun sekali. Jadi mudah-mudahan Allah bagi taufik dan hidayah kepada kita untuk kita berazam dan tanam niat kita untuk mendirikan solat fardu 5 waktu ini secara berjemaah sehingga hari diambil nyawa kita pada satu hari nanti, insya-Allah. Amin ya Allah rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan niat kita itu, walaupun kita tidak dapat mendirikan solat berjemaah disebabkan ada hal-hal tertentu yang menghalang kita, maka kita ditulis oleh Allah sebagai orang yang mendirikan solat berjemaah, berhasil daripada niat kita itu. Sesungguhnya niat umat Nabi Muhammad itu lebih baik daripada amal. Maksudnya niat yang kita niatkan ataupun kita azam tanam dalam qalbu kita, dalam hati kita ini dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala sekiranya kita tidak dapat menunaikannya dalam pada kita nak jaga istiqamah, tetapi ada masa-masa yang kita dihalang oleh perkara-perkara tertentu, maka kita ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang mendirikannya sempurna. Wa qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, telah berkata pengarang kitab Penawar Pagi Hati, Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili rahimahullah ta'ala, wa nafa'ana Allah bi ulumihi. Mudah-mudahan Allah beri manfaat akan beliau yang mengarang kitab, dan lebih-lebih lagi manfaat untuk kita yang belajar dan mentelaahkan ilmu ini. Manfaat fi daraini, pada dua negeri, dunia wal akhirah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita manfaat di dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah. Kita masih lagi pada bab yang ketiga, pada penyakit-penyakit batin ataupun sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat keji. Itu bab yang keempat pada menyatakan dengki ataupun hasad. Bab yang pertama kita telah bicarakan, itu bab berkaitan dengan makan, iaitu mensedikitkan makan, sama ada dengan jalan puasa, latih diri kita untuk mensedikitkan makanan itu
sama ada dengan jalan puasa Isnin ataupun Khamis, ataupun sebulan sekali kita puasa, ataupun puasa dalam sebulan 3 kali, kan, awal bulan, tengah bulan ataupun hujung bulan, ataupun puasa pada hari-hari putih ataupun hari-hari bulan penuh 13, 14, 15 dan lain-lain puasa. Dengan kata apa, salah satu kaedah untuk kita mensedikitkan makan, ataupun kita mensedikitkan makan. Kita tidak mampu lagi puasa, tapi kita mensedikitkan makanan itu dengan makan sehari sekali sahaja. Dalam ilmu tasawuf, sekiranya kita makan lebih pada sekali, kita tak termasuk di kalangan orang yang nak menghampiri Allah ataupun nak membersihkan hati. Orang nak bersihkan jiwa ni lebih makan daripada sekali, terkeluar daripada kategori orang yang nak membersihkan jiwa ni untuk menghampirkan diri kepada Allah. Jadi sama-sama kita melatih. Pada bab yang kedua, iaitu mensedikitkan kata-kata, bercakap pada benda-benda yang perlu sahaja, dan banyak diam itu lebih baik. Dan bagi orang yang nak menghampir diri pada Allah, selain mensedikitkan makan, juga mensedikitkan bercakap. Kalau nak banyak bercakap, pastikan bercakap pada benda-benda yang manfaat ataupun perlu sahaja. Zaman sekarang ni kita banyak bercakap melalui media sosial, sama ada di WhatsApp, di Facebook dan lain-lain. Sebaik-baiknya kita latih di situ lah. Kurangkan bercakap di situ. Kalau kita nak kongsi ataupun kita nak share apa-apa maklumat, pastikan benda itu betul-betul bermanfaat, sama ada untuk kita ataupun orang lain. Sama ada manfaat untuk dunia ataupun manfaat akhirat lebih-lebih lagi, baru kita share. Selain daripada itu, bercakap kosong lebih baik kita hentikan, jangan kita buat. Jadi mensedikitkan makan, mensedikitkan bercakap. Kemudian mengawal sifat marah pada benda yang hak ataupun benda-benda yang berkait dengan maksiat, wajib kita marah. Tapi hal-hal yang berkait dengan lain daripada benda-benda yang hak, maka pemaaf itu lebih baik. Seperti mana baginda Nabi SAW, kemaafannya mendahului marah. Sebab tu dikatakan orang yang paling kuat tu ialah orang yang boleh menahan marah dia. Bukan orang yang kata apa, yang kuat tu orang yang boleh menjatuhkan lawan dia ataupun boleh memukul seseorang. Tetapi orang yang kuat itu ialah orang yang boleh menahan marah dia, bukan sekadar tahan marah, bahkan memaafkan orang itu. Itu dikatakan orang yang kuat ataupun orang yang beriman. Seperti mana Allah sebut dalam Al-Quran pun, ciri-ciri orang yang beriman yang dijanjikan syurga yang bidangnya seluas langit dan bumi itu. Antara ciri-ciri orang yang duduk di dalam kebun-kebun syurga ini ialah orang yang menahan marahnya dan memaafkan. Yang keempat, sifat dengki. Jadi kita dah naik 3 anak tangga. Yang pertama, kita dah naik tangga mensedikitkan makan. Kita dah naik anak tangga yang kedua, mensedikitkan bercakap. Kita dah naik anak tangga yang ketiga, tahan sifat marah. Sifat panas baran, sifat marah tak tentu hala ni, buang. Sekarang kita tengah mendaki tangga yang keempat, iaitu sifat dengki. Kita sampai pada perkataan pengarang kitab. Kita patah balik sikit ke belakang, ke surah 99. Dan ketahui olehmu di bawah sekali. Itu kita berhenti tengah-tengah, tak dapat. Kita patah balik belakang sikit, di bawah tu. Dan ketahui olehmu bahawasanya penyakit hati ataupun penyakit kalbu itu seperti dengki, tiada ada ubatnya. Kata pengarang kitab, penyakit dengki ini tak ada ubat, melainkan ada ubatnya dengan dicampur ilmu dengan amal. Cara nak ubat, cara nak buang sifat dengki ini melalui ilmu dan melalui amal perbuatan itu. Seperti makjun, campuran
herba-herba untuk menghasilkan makjun ataupun ubat, kan? Maka pencampuran ataupun makjun bagi nak mengubati penyakit dengki ni dua campuran dia, iaitu dengan ilmu dan juga dengan amal perbuatan. Maka adapun dengan ilmu, dengan cara ilmu, maka bahawasanya mengetahui ia akan bahawasanya dengki itu memberi mudarat akan dirinya sendiri. Pertama, dengan cara ilmu kita tanam dalam diri kita ataupun kita lintaskan dalam diri kita bahawa dengki itu tak ada manfaat, bahkan membawa mudarat pada diri kita, bukan sekadar di dunia, bahkan lebih di akhirat. Tiada memberi mudarat ia akan mereka yang dengki ia akan dia. Orang yang kita dengki itu tak ada apa-apa mudarat, bahkan kita yang mendapat mudarat. Bahkan memberi manfaat ia akan dia. Bahkan orang yang kita dengki itu dapat manfaat. Pahala kita dia akan dapat pahala secara percuma. Hasil daripada dengki kita tu, dia akan dapat pahala free betul. Bahkan dosa-dosa kita, bahkan di akhirat besok, dosa-dosa dia akan kita tanggung, pahala-pahala kita pun diambil. Jadi tak ada bermanfaat. Adapun bahawasanya dengki itu memberi mudarat akan orang yang dengki, kita sendiri yang mendengki itu mudarat bagi kita. Maka kerana membatalkan ia akan pahala kebajikannya, mudarat, antara mudarat yang paling besar ni, disebabkan kita dengki pada orang, pahala kita akan batal. Walaupun amal kita banyak, pahala kita, ibadah kita banyak, tetapi dibatalkan, dipadamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dari segi zahir ibadat kita susah, tetapi pahala ini tidak ada. Besok kita balik kepada Allah dalam keadaan catatan amal kita tak ada, tak kosong. Seperti yang tersebut pada hadis yang pertama. Hadis yang pertama, al-hasadu ya'kulu hasanatan kama ta'kulun naru al-hataba. Dengki itu memakan segala pahala amal kebajikan kita seperti mana api memakan kayu api. Sia-sia je amal kita buat banyak, tapi dipadam oleh dengan sifat dengki itu. Tambahan lagi, menyebabkan oleh dengki itu akan murka Allah Subhanahu Wa Taala akan orang yang dengki itu. Bukan sekadar dihilangkan pahala, bahkan Allah murka dan Allah lanat pada orang yang ada sifat dengki. Kerana murka ia akan qada Allah Ta'ala. Sebab apa Allah murka? Sebab dia pada hakikatnya dia marah ataupun dia benci, bukan kepada yang orang yang dia dengki pada hakikatnya, bahkan dia dengki ataupun hasad pada qada, ketetapan Allah. Maka sebab itu Allah murka pada orang yang ada sifat dengki. Sebab pada hakikatnya dia memberontak ataupun nak memprotes qada, ketetapan Allah yang Allah telah tetapkan. Dan kikir ia dengan nikmat Allah Ta'ala, dan kedekut ia dengan nikmat Allah Ta'ala. Padahal nikmat Allah itu maha luas. Allah boleh bagi kepada siapa juga yang dikehendaki, dan bukan kepada kita aja, bahkan kepada siapa-siapa juga. Itu hak Allah. Apa hak kita untuk nak dengki? Sedangkan yang mengagihkan nikmat dan bagi kelebihan faedah kepada siapa-siapa juga, itu hak Allah, bukan hak kita. Kenapa perlu kita berdengki? Yang meluaskan ia akan dia daripada perbendaharaannya. Perbendaharaan Allah itu maha luas atas hamba-Nya. Ini mudarat pada agama. Dari segi ilmu, ini mudarat pada agama. Bukan sekadar dengan sifat dengki yang ada pada kita itu menghapuskan segala pahala kebajikan kita. Bahkan kita pada hakikatnya memprotes ataupun dengki ataupun tak suka kepada ketetapan yang telah Allah tetapkan sejak azali itu. Dia nak protes, dan juga dia menafikan nikmat Allah, hak Allah untuk menyebarkan nikmat dan faedah kepada siapa-siapa yang juga yang dikehendaki, kita protes, kita tak suka. Itu dari segi agama. Adapun mudarat dengan dengki itu pada dunia, adapun mudarat dengan dengki itu pada dunianya, maka bahawasanya orang yang dengki itu sentiasa ia dalam duka cita. Orang yang dalam keadaan bersifat hasad dengki ini duduk dalam keadaan sempit, rasa duka cita, sedih sebab dia dengki dengan orang, letih, duk dengki dengan orang, duka cita yang berpanjangan, tak ada kesudahan dengki dengan orang. Kerana bahawasanya seterunya ataupun musuhnya tiada sunyi daripada nikmat. Orang yang kita tak suka tu, sentiasa Allah bagi nikmat pada dia, sedangkan kita
dia hidup gembira, dia hidup sukacita, dia hidup dalam keadaan tenang, sukacita, gembira. Kita yang duduk dalam keadaan sedih, duka cita memanjang. Dan adapun bahawasanya dengki itu memberi manfaat, dia akan seterusnya. Sifat dengki kita itu memberi manfaat ataupun faedah kepada orang yang kita dengki, dan tiada memberi mudarat dia akan dia. Jadi orang yang kita dengki itu tak ada mudarat, bahkan dapat faedah. Maka kerana bahawasanya nikmatnya tiada hilang ia dengan dengki itu, kita dengki kepada dia, dia dah dapat nikmat faedah. Sedangkan harta ataupun kelebihan yang ada pada dia tu tak hilang pun, bahkan digandakan akan kebajikan. Bahkan Allah mengganda-gandakan pahala orang yang kita dengki, kerana dipindahkan pahala kebajikan, pahala kita yang Allah batalkan tu, Allah padam tu, Allah ambil letak kepada orang yang kita dengki. Pendeknya, orang yang dengki itu, pendek kata orang yang dengki itu seperti mereka yang melempar seteru dengan batu. Orang yang berdengki dengan seseorang tu umpama kita baling batu, seorang yang membaling musuh dia akan batu, maka tiada kena seterunya, batu tu tak kena musuh kita tu, orang yang kita tak suka tu, kita baling batu tapi tak kena dia, dan kembali batu itu kepada mata, maka membutakan ia akan dia. Bahkan batu tu patah balik kena mata dia, buta mata. Jadi tak ada faedah. Adapun ubat dan bangsa amal, tadi ubat dalam cara ilmu, ilmu untuk kita singkirkan ataupun kita tangkis sifat dengki itu. Ubat kedua cara dengan ubat dengan bangsa amal ataupun perbuatan, maka iaitu bahawa mengetahui ia akan hukum dengki. Pertama sekali kita kena tahu hukum dengki itu. Apa hukum dengki? Itu haram. Siapa yang bersifat dengki ataupun mendengki kepada seseorang, maka hukum dia adalah haram. Dan akan perkataan dan perbuatan yang menyebabkan akan keduanya oleh dengki, daripada sifat dengki itu, maka akan keluar perkataan pun, perkataan yang keluar daripada mulut kita itu pun haram, dan juga perbuatan yang keluar daripada hasil sifat dengki itu pun haram, yang menyebabkan akan keduanya oleh dengki. Maka menyalahi ia akan dua. Sepatutnya kita menyalahi perbuatan kita tu, menyalahi perkataan. Anda kata lidah kita nak bercakap sesuatu benda yang hasil daripada dengki kita tu, kita nak keluarkan dengan kata-kata kita, maka tahan lidah kita. Anda kata dengan sifat dengki yang ada pada kita tu, kita nak buat sesuatu, tahan perbuatan. Dan mengerjakan dia akan lawan bagi keduanya. Anda kata kita tak suka pada seseorang tu, kita tunjuk bahawa kita suka dia, lawan perbuatan. Maka sebab tu ada kisah ulama-ulama terdahulu. Contohnya Imam Ahmad Ibn Hanbal, ada seorang beritahu pada dia bahawa ada seseorang ulama ni yang bercakap kepada kamu sekian, kamu ni buruk, sifat-sifat buruk kamu, sekian. Jadi Imam Hanbali ni, dia kata betul kan dia cakap macam tu. Dia suruh pembantu dia belikan hadiah, pergi hantar hadiah kepada dia. Begitulah setiap kali orang tu cakap benda-benda buruk pada dia, dia akan hantar hadiah kepada dia. Jadi orang tanya, kenapa kamu hantar bagi hadiah kepada dia? Kamu tak marah pada dia, bahkan kamu bagi hadiah kepada dia. Sebab aku berterima kasih kepada dia, kata Imam Hanbali, kerana aku berterima kasih kepada dia kerana dia menghantarkan pahala kepada aku dengan percuma. Jadi orang yang berdengki kepada kita tu, sebenarnya pahala dia tu datang kepada kita. Walaupun orang tu, andai kata orang tu sembahyangnya banyak, zikirnya banyak, tasbihnya banyak, puasanya banyak, pahala tu semua akan datang kepada kita dengan percuma. Maka tak ada sebab untuk kita marah dia, bahkan kita berterima kasih, bersyukur kepada Allah. Patutnya kita bagi hadiah. Jadi, dan mengerjakan ia akan lawan bagi keduanya. Kalau kita andai kata ada sifat dengki dalam diri, dan sepatutnya kita berlawan, menyalahi. Dan sepatutnya kebiasaannya orang yang ada sifat dengki, dia akan lafaz dengan kata-kata dia, ataupun dia buat dengan perbuatan dia, tunjuk memek muka, ataupun buat juga apa juga perbuatan. Sepatutnya kita menyalahi dia. Andai kata kita nak keluar perkataan buruk, cakap benda-benda baik kepada dia, doakan dia, umpama. Tapi kalau kita nak buat perbuatan yang buruk, buat perbuatan baik dengan dia, bagi hadiah, contoh.
dan mengerjakan ia akan lawan bagi keduanya. Maka memuji ia akan mereka yang dengki itu akan dia. Puji orang dengki tu. Orang yang andai kata kita dengar di telinga kita, si Fulan kata, si Fulan tu cakap cerita dengan kita, si Fulan tu kata kat kamu sekian. Kita puji dia. Oh, orang tu baik. Orang tu tak bukan maksud macam tu kan. Orang tu tak ada niat. Kita cakap benda-benda baik. Dan menzahirkan dia akan suka cita, gembira dengan, patutnya kita gembira. Andai kata kita orang sampaikan yang ada sipulan-sipulan cakap benda buruk kita, caci maki belakang kita, maka sepatutnya kita gembira sebab pahala datang kepada kita. Bahkan wajib, kata apa, dalam ilmu tasawuf wajib kita berdoakan dia, doakan dia, doa kebaikan. Seperti mana Nabi Isa AS yang kita pernah cerita, dan orang semua mencaci maki dia pun dia mendoakan dengan muka senyum, dia mendoakan, dan warahmatullah, yarhamukumullah, mudah-mudahan Allah merahmati akan kamu, Nabi Isa. Lepas tu kita antara intipati kita belajar ilmu tasawuf ni untuk membuang sifat-sifat buruk tu. Sifat-sifat buruk. Bahkan kata ulama tasawuf, ciri-ciri ataupun tanda-tanda hati yang bersih itu ialah apa yang zuhir pada zuhirnya, sama ada di lidah ni ataupun perbuatan, itu menunjukkan hati dia ataupun kalbu dia. Kalau bersih hati ataupun kalbu dia, maka yang keluar daripada lidah apa perkataan yang baik-baik. Walaupun orang caci, walaupun orang maki sekalipun, perkataan yang keluar di mulut dia hanyalah benda-benda yang baik, doa-doa, benda-benda bentuk pujian-pujian. Andai kata hati kita ataupun kalbu kita jenis berpenyakit, jenis kotor, maka yang keluar daripada lidah kita pun benda-benda yang kotor, yang keji juga. Sebab tu orang yang suka mencarut ni antara tanda-tanda hati yang kotor. Kalau bercakap sikit mencarut, cakap sikit memaki hamun dan sebagainya, semua ada pada zuhir di luar ni ataupun dalam media sosial. Tuan-tuan tengok sendiri, itu ciri-ciri orang-orang yang kotor hati, berpenyakit. Jadi perbuatan yang penyakit ni, perbuatan yang keji ni patut kita buang jauh-jauh. Bukan sekadar puji dia, bukan sekadar puji dia, bahkan menzahirkan sukacita, kita suka dengan dia. Lepas tu kita rendah diri bagi dia, merendahkan diri. Maksudnya orang, kita kata orang tu lebih baik daripada kita. Antara cara untuk kita bersihkan hati kita, untuk kita latih supaya kita ni bersihkan hati kita ni, antaranya kita pandang orang lain tu lebih baik daripada kita. Kalau kita tengok budak-budak remaja, kita tengok budak-budak remaja ni lebih baik daripada kita sebab dosa dia tak banyak lagi. Kalau kita pandang orang yang berilmu, kita pun berilmu. Jika kita pandang orang lain pun berilmu, bahkan kita kata orang tu lebih alim, lebih berilmu daripada kita, kita masih banyak benda yang perlu dibelajar. Kalau kita pandang orang jahil, kita pandang dengan pandangan kasih sayang, dan mudah-mudahan dengan ilmu yang ada pada kita ni berkat kurniaan daripada Allah. Kalau Allah tak kurniakan aku ilmu, aku pun jahil seperti itu juga. Maka kita ada sifat kasih sayang untuk dia. Dan kalau ada kata orang tu jahil, kita betulkan apa yang boleh dengan ilmu yang ada pada kita. Kalau kita pandang orang tu lebih tua pada kita, kita pandang orang tu lebih banyak amal daripada kita, sedangkan kita masih kurang amal lagi. Sehingga kan ada seorang ulama mengatakan, pandang seseorang itu, orang yang lain daripada kita tu seumpama wali Allah. Wali Allah. Sedangkan kita tu bukan wali Allah, orang lain wali Allah. Jadi kita hormat orang lain berbanding kita. Kalau kita nak orang hormat kita, bahkan kita kena hormat orang lain. Berpuji dia, zahirkan sukacita dengan nikmat yang Allah bagi pada dia, rendah diri bagi dia. Dan demikian itu jadi oleh mereka yang dengki itu, akan dia kawan bagi dia. Andai kata kita buat seumpama macam ni, walaupun dia caci maki kita, bahkan kita layan dia dengan baik, kita puji dia, kita doakan dia depan, kita berdepan dengan dia, kita tunjuk bahawa kita tu tak ada masalah dengan dia. Bahkan kita senyum, kita suka cita berdepan dengan dia. Dan lama-lama kita buat macam tu, lama-lama
akan jadi kawan. Seperti mana Allah sebut dalam Al-Quran, kita baca surah Al-Fusilat, hikmah daripada kita buat baik kepada orang musuh kita yang kita anggap musuh, ataupun orang yang buat jahat pada kita, hikmah dia tu lama-lama dia akan jadi orang yang baik dengan kita, akan jadi kawan rapat. Telah berfirman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fusilat ayat 34, idfa' billati hiya ahsanu fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Tolaklah billati, tolaklah, idfa' billati, tolaklah, hiya ahsanu, dengan cara baik. Maksudnya tolaklah kejahatan orang pada kita tu dengan cara baik, dengan balas dengan kebaikan. Orang buat buruk kepada kita, kita balas dengan baik. Orang buat baik kepada kita, lebih-lebih lagi kita balas dengan kebaikan. Begitu juga orang yang buat buruk pada kita, buat lebih kurang pada kita, kita balas juga dengan kebaikan. Sebab ini perintah Allah, idfa'. Wajib kamu tolak segala keburukan orang pada kamu tu dengan kebaikan. Fa idzal ladzi bainaka, maka orang yang di antara engkau tu, wa bainahu, dan di antara engkau dan dia tu, ada watan sebelum ni bermusuh, ka'annahu waliyyun hamim, maka dengan sebab kamu tolak kejahatan dia pada kamu tu dengan kebaikan, kamu buat baik juga pada dia, maka satu ketika nanti kamu akan jadi waliyyun hamim, teman yang amat rapat. Dan ketahui olehmu bahawasanya tabiat manusia, kasih ia akan nikmat kawan. Kebiasaan tabiat manusia ni, dia sukalah orang yang dianggap kawan ataupun orang yang disuka, yang disayang tu dapat nikmat. Itu tabiat biasa manusia. Tiada kasih ia akan mendapat nikmat seterusnya. Dan juga kebiasaan manusia tu, dia suka orang yang dia kasih, yang dia sayang tu dapat nikmat, dapat faedah. Tapi dia tak suka orang yang dia tak suka, yang dia musuh, dapat nikmat. Itu kebiasaan manusia. Dan benci ia akan menyusahkan kawan, dan dia tak suka nak susahkan kawan-kawan ataupun orang-orang yang disuka. Dia tak suka nak menyusahkan orang. Tapi kalau susahkan musuh dia, tak ada masalah. Orang dia tak suka tu, orang dia susahkan pun tak ada masalah. Itu sifat kebanyakan manusia. Jadi kita nak keluar daripada kelompok kebanyakan manusia ni, kita nak jadi orang-orang yang khawas, orang yang khusus, bukan orang-orang kebiasaan, bukan orang awam. Orang awam ni kebiasaannya orang yang disuka dilayan dengan baik, kan? Dia suka kalau orang yang dia suka tu dapat nikmat, dapat faedah, dia suka. Tapi kalau orang musuh ataupun orang yang dia tak suka tu dapat nikmat, dia tak suka. Bahkan dapat mudarat, dapat musibah, tu dia suka. Itu sifat kebanyakan manusia. Kita nak lari daripada kebanyakan manusia, sifat kebanyakan manusia. Maka jika tiada kuasa kau menyamakan antara kawan engkau dan seteru engkau, andai kata kamu tak dapat beza, kamu jadikan sepatutnya kita jadi tak ada musuh. Kita sepatutnya semua kawan-kawan kita, semua orang yang kita suka, semua orang yang kita kasih, tak ada musuh sepatutnya. Tapi andai kata kita tak dapat nak beza, disebabkan berbekas dalam diri kita ni, jenis orang yang kita suka kita layan dengan baik, orang yang tak suka, maksudnya dalam diri kita ni ada dua kategori. Ada orang yang kita suka, ada orang yang kita tak suka. Sepatutnya semua orang kita suka, semua hamba Allah, kita pandang semua hamba Allah berlaku. Tak ada musuh kita, semuanya kawan kita, semua saudara kita. Apatah lagi kita sesama Islam, saudara. Innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya semua orang Islam itu bersaudara. Dan wa aslih baina akhawatikum, maka pereloklah kan hubungan kamu dengan saudara-saudara kamu. Allah perintah kita supaya tak ada masalah, jangan ada masalah dengan saudara-saudara kita, terutamanya saudara sama Islam. Apatah lagi saudara yang berkait dengan kerabat, keluarga, adik-beradik. Lebih-lebih lagi jangan diputuskan. La yadkhulul jannah qat'ur rahim, bahawa siapa yang memutuskan silaturahim tidak akan masuk surga. Silaturahim ni termasuk juga saudara sesama Islam, lebih-lebih lagi rahim, silaturahim yang berkait dengan kerabat, lebih-lebih lagi dilarang untuk kita putus. Jadi tanggungjawab kita sesama Islam ni ataupun sesama makhluk ni, tidak ada musuh. Istilah musuh tu tak ada.
semuanya kawan kita, semuanya orang yang kita sayang. Jadi andai kata pengarang kitab ni, andai kata dalam diri kita ni dah sebati, dah jadi tabiat kita, memang kita ada orang yang kita suka dan ada orang kita tak suka. Sama ada di kalangan kaum keluarga kita, ataupun di kalangan kawan-kawan kita di tempat kerja, ataupun dalam masyarakat kampung kita, ada orang yang kita suka. Selagi mana dalam diri kita ni asasnya ilmu tasawuf tu, hati yang bersih tu tak ada musuh bagi dia, semuanya baik bagi dia, semuanya saudara dia, semua dia orang yang dia sayang. Tapi andai kata kita baru melatih bersihkan diri kita ni, tak dapat kita lari daripada sifat ni, sebab dah berbekas. Jadi andai kata kita tak ada boleh nak beza antara musuh dan kawan ni, maka tiada kuasa. Jika tiada kuasa kau, kalau kamu tak mampu untuk menyamakan antara kawan kau dan seteru kau pada kasih dan benci itu, maka hendaklah melepaskan kau akan diri kau. Maka usaha juga untuk lepaskan diri kita daripada dosa dengki itu dengan dua perkara. Nak lepaskan diri kita daripada dosa akibat dengki itu. Andai kata kita tak boleh nak beza antara benci dan juga kasih ataupun sayang ni, kita usaha juga, wajib kita usaha untuk lepaskan diri daripada dosa dengki itu juga dengan dua cara. Yang pertama, bahawa tiada engkau zahirkan, tiada engkau nampakkan pada zahir akan dengki itu dengan lidah kau. Jangan kamu nampakkan. Andai kata kita tak suka dengan simpulan tu, jangan kita nampakkan tak suka gitu. Payah nak buat, memang wajib kena buat, itu perintah Allah. Ini jalan-jalan untuk kita pergi kepada tak ada musuh dalam diri kita tu, tak ada musuh langsung, semuanya baik lepas. Macam mana sahabat Nabi dalam hadis sebut, Abu Damdam radhiyallahu anhu, dia pernah berdoa kepada Allah dalam solat tahajud dia. Dia berdoa, ya Allah, aku sedekahkan maruah aku kepada Kau ya. Kita ni sebab ni kita rasa ego, kita rasa maruah, kita kata ini dah mencabar maruah aku, menjatuhkan maruah aku. Kita biasa kata disebabkan kita duk jaga maruah kita, duk jaga ego kita tinggi sangat, menyebabkan orang pantang sentuh sikit kita sikit, orang pantang bercakap lebih kurang kita sikit, kita akan berlenting. Jadi sahabat Nabi ni Abu Damdam radhiyallahu anhu, dia minta kepada Allah, ya Allah, aku sedekahkan maruah aku kepada Kau. Maksudnya dia takkan tuntut apa-apa juga kata orang pada dia, benda-benda buruk orang pada dia takkan tuntut, dia maafkan orang. Dia keluar daripada rumah dalam keadaan tak ada masalah dengan siapa-siapa. Dia maafkan semua orang, sama ada orang tu buat salah pada dia ataupun apa juga perbuatan orang pada dia, dia takkan tuntut pada Allah. Maksudnya dia maafkan semua. Bila siang hari Nabi duduk dengan para sahabat, tiba-tiba Nabi tanya, siapakah kamu semalam yang berdoa kepada Allah untuk sedekahkan maruah dia? Jadi Abu Damdam radhiyallahu anhu pun dia angkat tangan, ya, ana ya Rasulullah, aku ya Rasulullah. Nabi kata sesungguhnya Allah telah makbulkan doa. Kita umpama macam tu lah, kita pun boleh berdoa macam tu lah. Sebab tu kita disunatkan sebelum tidur kita maafkan semua orang. Maafkan isteri kita. Kalau kita ada dosa dengan isteri kita, kita minta maaf dengan isteri kita, dengan anak-anak kita. Lepas tu kita maafkan semua orang, anak isteri kita, kawan kerabat kita, adik-beradik kita. Kita maafkan semua orang yang ada masalah dengan kita. Andai kata sama ada dia tahu ataupun tidak tahu, dia maafkan semua. Jadi hati kita lebih tenang. Bahawa tiada engkau zahirkan ataupun nampakkan dengki itu dengan lidah kau. Sedaya upaya tahan lidah kita daripada bercakap kepada orang yang tak suka tu, cakap benda-benda buruk, tahan lidah. Dan dengan anggota kau memek muka, dengan bahasa body language orang putih kata, bahasa badan kita, jangan tunjuk yang kita tak suka tu. Dan segala pekerjaan engkau yang bangsa ikhtiar, yang kau boleh buat ikhtiar lah, jangan kau buat. Bahkan menyalahi engkau dengan lidah dan anggota engkau akan tersebut daripada, bahkan menyalahi. Anda kata lidah kita nak bercakap benda-benda buruk tentang dia, kita cakap benda-benda baik di depan. Anda kata
perbuatan kita, badan kita, muka kita nak tunjuk benda-benda yang buruk kepada dia, kita tunjuk muka manis, muka senyum. Seperti yang terdahulu. Inilah makna sabda Nabi, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun lam taslam minha hadhihi al-ummah, al-hasadu wal-dhannu wat-tayyaratu ala unabbiukum bil makhraj minha idza dhananta fala tuhaqqiq wa idza hasadta fala tabghi wa idza tatayyarta famdi." Jadi Nabi kata tiga perkara lam taslam, yang tidak sejahtera, minha hadhihi ummah, yang sentiasa duk berlega-lega ataupun sentiasa menjangkiti, sentiasa duk kena akan umat ini. Tiga perkara sentiasa manusia tak boleh lari daripada. Al-hasadu, iaitu dengki. Pertama dengki. Wa-dhanu, sangka buruk. Wat-tayyaratu ni burung tayar. Tapi tiyar Nabi sebut ni maksudnya, kalau bahasa kita disebut sial. Orang tahu tu sial. Benda-benda yang sial, membawa sial. Contoh macam kita orang Melayu, kalau kita keluar rumah ataupun kita bawa kereta, tiba-tiba tengah-tengah jalan biawak melintas, oh ni sial, patah balik. Tu benda-benda tu, syirik khurafat. Apa lagi orang Melayu, percaya orang Melayu, sial-sial. Patutnya kita pergi, tapi disebabkan ada tanda-tanda alamat macam tu, kita patah balik. Kita tak boleh. Sebab tu Nabi sebut at-tayyar, burung ni. Sebab orang Arab, kebiasaannya orang Arab jahiliah lah, apabila dia nak keluar berniaga ataupun nak keluar musafir, dia akan tangkap burung, dia lepaskan burung. Kalau tengok burung tu terbang ke belah kanan, ini kita boleh, kalau kita pergi bisnes pun untung ni. Kalau kita buat bisnes untung. Kalau kita pun dalam perjalanan pun aman, perjalanan tak ada apa mudarat. Tapi anda kata bila dia lepaskan burung tu terbang ke belah kiri, tak jadi keluar. Ini akan jadi mudarat kita. Kalau kita buat bisnes pun tak untung, rugi. Sebab tu Nabi sebut at-tayyar berkait dengan burung. Jadi dalam masyarakat kita ni, bab sial antaranya yang paling famous sekali, biawak melintas. Biawak melintas patah balik. Sial. Itu benda-benda khurafat. Ala unabbiukum, maukah aku nak bagi tahu kepada kamu, bil makhraj minha, cara nak keluar daripada, cara kita nak atasi tiga penyakit ni. Penyakit hasad dengki. Penyakit hasad ni, hasad dengki, wazan, suka sangka buruk pada orang, wat-tayyar, dan penyakit suka duk percaya pada benda-benda sial yang boleh bawa sial. Idza dhananta, apabila kamu ada sangkaan buruk kepada seseorang, fala tahaqqiq, jangan kamu layan. Itu daripada syaitan. Kita nampak kan, benda-benda buruk ni benda-benda daripada syaitan. Lintasan jahat ni daripada syaitan. Maka jangan kamu layan ni. Wa idza hasata, dan ada, kalau dalam keadaan kamu ada hasad, ada dengki pada seseorang, fala tabghi, jangan kamu melampau hasad. Maksudnya dengki itu diizinkan pada benda-benda yang tertentu. Anda kata orang tu alim, kita pun nak dengki dengan ilmu yang ada pada dia, kita pun nak jadi alim seperti mana dia. Itu dibenar. Kalau orang tu ada harta, kita dengki dengan dia, aku pun nak jadi kaya macam dia juga, supaya aku dengan harta benda yang ada pada aku boleh infak, boleh sedekah, boleh tolong orang. Dengki dalam keadaan macam tu diizin. Orang tu ahli ibadat, kuat puasa, rajin puasa, rajin solat berjemaah, kita pun nak jadi macam tu juga, kita dengki. Dia ni tak boleh jadi ni, aku pun nak jadi macam dia juga. Aku pun nak jadi orang yang rajin datang sembahyang berjemaah, orang yang rajin baca Quran, orang yang rajin puasa. Dengki yang diharamkan tu, maksudnya Nabi kata dengki yang melampau tu, dengki yang kita nak orang tu dapat nikmat, tapi kita nak dia hilang nikmat dia. Contoh, orang tu ada harta, kita dengki dengan dia, kita nak harta yang ada pada dia tu hilang. Itu dengki yang haram. Kita buat fitnah macam-macam, kata orang ni dapat harta daripada jalan tu jalan ni, kita buat fitnah, padahal tak ada pun benda tu. Dengki yang macam tu yang dilarang. Betul Nabi kata dengki yang seumpama tu jangan kamu melampau.
Bahkan dengki yang diizinkan syarak sahaja, bukan dengki yang diharamkan oleh syarak. Jadi kalau kamu ada sangka buruk pada orang, jangan layan sangka buruk kamu. Kalau kamu ada hasad pada seorang, jangan melampau. Wa idza tatayyarta famdi, dan jika kamu ada benda-benda yang berkait dengan sial tu berlaku pada kita, kamu terus jalan, jangan kamu layan. Dia kata kita memang dah rancang dah nak keluar rumah, nak pergi kedai kan, nak balik kampung. Tiba-tiba dalam perjalanan baru je keluar daripada bawah tu, kat lepas pada Cempaka, tiba-tiba buat biawak melintas. Tak pernah ada biawak dekat Cempaka ni, tiba-tiba ada biawak kan. Jangan kamu layan, biar dia melintas, kita jalan terus. Nabi ada sebut dalam hadis lain, 70 ribu daripada umatku akan masuk surga tanpa hisab. Salah satu dia orang yang tak percaya ataupun tak yakin dengan tatayur, yang benda-benda sial. Sikit kan. Artinya bermula tiga perkara tiada sejahtera daripadanya oleh ini umat, iaitu yang pertama dengki, jahat sangka, bercanding, ini bahasa lama, canding maksud sial, percaya pada benda sial. Dan adakah tiada aku khabarkan akan daku dengan tempat keluar daripadanya? Bersebuah sahabat pun tanya, maukah aku ceritakan, bagi tahu pada kamu cara untuk nak atasi tiga perkara ni, nak hindarkan tiga perkara ni? Khabarkan olehmu wahai Rasulullah. Bersabda beliau, apabila engkau menyangka engkau akan sangkaan jahat tu, jika kamu ada sangkaan jahat, sangkaan buruk, maka jangan engkau tahqiqkan, jangan layan. Artinya jangan engkau kerjakan akan yang dituntut bagi sangka itu, bahkan hendaklah terhenti daripada memutuskan dengan sangkaan engkau itu, dan daripada mengerjakan akan dituntut itu, menyalahi apa yang kita sangka. Dan apabila engkau dengki, ada hasad dalam diri kau, maka jangan engkau melampau. Artinya jika mendapat engkau dalam hati engkau akan suatu yang daripada dengki, maka jangan engkau kerjakan dengan dia. Dan apabila bercanding, maksud kalau kita dengki pada seorang, jangan kamu buat dengki yang haram, dengki yang harus boleh, jangan melampau dalam dengki. Maka dan apabila bercanding ataupun ada benda-benda berkait dengan sial, maka lalu olehmu kepada tujuan kau, terus pergi. Kalau kita nak pergi mana, terus pergi. Dan jangan engkau kembali seperti membuat akan dia oleh orang ahli jahiliyah. Itu mana orang jahiliyah, tok-tok nenek kita dulu buat lah, orang jahilah lah tu. Tok-tok nenek kita yang duk beramal, percaya pada benda-benda sebenar-sebenar, biawak ke ataupun apa juga benda yang dia percaya, itu amalan jahiliyah. Tuan-tuan kena tinggal. Menceritakan akan ini hadis oleh Al-Hafiz Abdul Rahman bin Umar Al-Asfahani daripada Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Hadis ini dinamakan hadis mursal. Hadis mursal ni maksudnya hadis ni ulama ambil daripada tabi'in, bukan daripada sahabat Nabi, daripada tabi'in. Tabi'in golongan yang datang selepas sahabat Nabi. Jadi daripada tabi'in ni sebut Nabi SAW sebut sekian. Hadis yang diambil daripada tabi'in itu disebut hadis mursal. Artinya mengangkat akan dia oleh tabi'in kepada Nabi SAW. Jadi cara kedua, cara pertama tadi, walaupun anda kata kita tak dapat beza, tak dapat nak kikis dalam diri kita ni antara musuh dan juga kawan, kita tak boleh nak buang, nak kikis sifat benci ni. Kita tak tahu nak beza. Sepatutnya kita berkasih sayang, suka pada semua orang. Tapi anda kata kita tak boleh nak beza, ada juga musuh, ada juga yang kita suka. Yang pertama tadi, kita menyalahi lidah kita dan juga perbuatan kita daripada tunjuk pada dia yang kita benci pada dia. Anda kata lidah kita nak sebut benda-benda buruk, kita tahan lidah kita sebut benda-benda baik. Itu cara pertama. Yang kedua, bahawa benci engkau daripada diri engkau akan kasihnya hilang nikmat Allah Ta'ala daripada sekalian hamba. Yang kedua, kita tanam dalam diri kita bahawa kita tak suka, nak lawan sifat dengki ni.
nak lawan sifat benci pada orang, bahawa nikmat yang Allah bagi kepada itu hak Allah untuk bagi nikmat ataupun faedah, manfaat ke apa kurniaan, hak Allah untuk bagi kepada siapa yang dia kehendaki. Jadi tidak sepatutnya aku benci pada orang yang Allah bagi nikmat. Pada hakikatnya bukan aku benci kepada orang itu, bahkan aku benci kepada Allah yang pemberi nikmat dalam diri itu. Jadi tak ada faedah aku berdengki dengan orang tu, sebab yang memberi nikmat ataupun faedah itu Allah, bukan orang tu yang mendapatkan nikmat. Walaupun zahir perbuatan kita nampak dia usaha, bekerja, bisnes dan sebagainya, tapi pada hakikatnya Allah yang bagi. Allah Maha Kuasa memberi nikmat, Allah Maha Kuasa memberi kekayaan, Allah Maha Kuasa memiskinkan orang, Allah Maha Kuasa. Ikhtiar kita hanya usaha dan ikhtiar dia. Itu i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Kita hanya usaha dan ikhtiar semata-mata, sedangkan usaha dan ikhtiar kita itu tidak memberi bekas walaupun sebesar kuman. Itu i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi orang jadi jutawan, orang jadi kaya, itu semuanya bukan sebab usaha. Semua orang wajib usaha, semua orang usaha, tapi tak semua orang jadi kaya, tak semua orang jadi jutawan, tak semua orang. Bahkan ada ramai juga yang usaha tapi tak kaya-kaya, hidup sekadar. Bahkan ramai juga yang usaha tapi hidup miskin, macam tu, fakir, miskin. Ramai orang usaha. Adakah kita boleh kata pada dia, kau sebab ni pemalas, kau ni tak usaha, sebab tu kau jadi miskin? Kita boleh kata Zuhair, kita boleh kata contohnya dia memang pemalas betul, contohlah. Kita pun nasihat dia atas dasar nasihat boleh. Tapi i'tiqad kita, pegangan kita bahawa yang mengkayakan, yang memiskinkan hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, atas dasar nasihat dibenar. Kalau kita nasihat tak ada masalah. Jangan kita bercakap tu dengan hati-hati kita sendiri bercakap tu. Maksudnya i'tiqad. Disebabkan kau pemalas, itu kau jadi miskin. Sebabkan aku rajin, maka aku jadi kaya. Maka apabila menyertai oleh benci engkau yang menyebabkan dia oleh agama, dengan suka engkau akan hilang nikmat yang menyebabkan dia oleh tabiat, nescaya tertolak daripada engkau oleh dosa suka engkau itu. Andai kata kita benci pada seseorang tu, disebabkan kita benci pada dia tu bukan sebab kita benci untuk hilangkan nikmat dia semata-mata, bahkan kita benci sebab dia ahli maksiat, contohnya orang jahat. Jadi kita berdoa kepada Allah, kita harap kepada Allah, mudah-mudahan Allah hilangkan nikmat dia, kaya dia, supaya berhenti dia daripada bermaksiat. Itu boleh dibenar. Tapi kalau kita semata-mata kita nak hilang nikmat yang ada pada seseorang tu disebab kita benci pada dia, itu haram. Tapi jika berkait dengan seseorang tu yang ahli maksiat, orang jahat, contohnya, kita minta kepada Allah supaya dihilangkan maksiat tu, dihilangkan harta benda yang ada pada dia, nikmat yang ada pada dia, mudah-mudahan dia akan jadi orang baik dengan hilangnya harta benda ni. Itu dibenar. Tiada diwajibkan atas engkau mengubah akan tabiat, kerana tiada kuasa engkau atasnya pada kebanyakan kelakuan. Jadi kalau kita tak dapat menyalahi, nak beza, sepatutnya kita boleh dalam diri kita ni kita pandang semua orang baik, tak ada musuh. Dalam diri kita ni tak ada musuh. Kita semua orang kita pandang baik. Semua orang baik, lebih baik pada kita sepatutnya. Tapi andai katanya benda tu dah menjadi tabiat kita dah tak boleh beza. Dalam diri kita ni mesti ada satu musuh, orang kita tak suka, ataupun kawan-kawan kita, orang-orang yang kita sayang, orang kita suka. Dia jadi tabiat kita, susah nak buang. Andai kata macam tu, kita tolak dengan dua cara ni lah. Yang pertama tu, kalau andai kata kita berdepan dengan orang yang kita tak suka tu, lidah kita nak bercakap benda buruk je, kita lawan lidah, kita tahan lidah kita, kita bercakap benda baik. Andai kata perbuatan kita, anggota kita nak buat benda, nak tunjuk memek muka, tak suka pada dia, menyalahi dia, jangan tunjuk kau tak suka pada dia, tunjukkan benda baik, lawan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita pandang bahawa nikmat yang Allah bagi kepada sipulan-sipulan tu, yang orang yang kita tak suka tu, hasil daripada kurniaan Allah, bukan disebabkan dia sendiri yang dapat nikmat tu. Jadi tidak ada faedah aku benci kepada sipulan-sipulan tu dengan sebab kelebihan yang ada pada dia. Bahkan pada hakikatnya aku benci kepada Allah, aku tak suka dengan ketetapan Allah pada hakikatnya.
Andai kata kita tak boleh nak beza antara musuh dan kawan, jadi kita cegah dengan cara macam tu, jadi tak jadi dosa. Andai kata kita layan juga musuh tu, kita layan seperti mana musuh kan? Kawan, orang yang kita sayang, kita layan cara baik, tapi musuh tu kita layan dengan cara musuh, dengan cakap kita, dengan memek muka kita kan? Ini yang dilarang, yang ni yang dosa. Kerana bahawasanya tabiat dia tiada dapat mengerasi akan dia. Tabiat yang ada pada kita tu tak dapat nak kuasai kita, melainkan mereka yang putus penilikannya daripada makhluk. Maksudnya kita, andai kata orang yang duduk di dalam peringkat dia tak boleh beza antara musuh dan juga kawan, dia layan musuh dengan musuh, seperti mana layaknya musuh lah. Orang dia tak suka dengan orang yang dia suka, dia layan dengan baik. Jadi dia kena kontrol juga dengan dua cara tu. Jadi tak ada manusia yang boleh kata apa boleh boleh kawal. Kebanyakan manusia semuanya ada dua sifat. Dalam diri dia ada orang yang dia suka dan ada orang yang tak suka. Itu kebanyakan manusia. Tetapi ada golongan-golongan yang Allah kurniakan kelebihan pada dia, dengan bersih hatinya dia boleh putuskan penilikannya daripada makhluk. Maksudnya dia tak ada, pada makhluk tu dia tak ada nampak, bahkan dia nampak Allah kan? Semuanya Allah kan? Apa yang ada pada sipulan-sipulan tu semua kurniaan Allah pada dia. Dan apa yang ada pada aku semuanya Allah bagi. Semua Allah lah. Dia putus. Maksudnya perbuatan makhluk tu tak ada. Semua perbuatan Allah pada hakikat. Bila dia nampak macam tu, maksudnya hati dia tak ada masalah. Dia tak ada rasa tak suka pada orang, benci pada orang tu tak ada dalam diri dia. Jadi andai kata kita duduk dalam peringkat tu tak ada masalah. Tapi kalau kita duduk dalam peringkat kebanyakan orang yang tak boleh beza antara musuh dan juga antara orang yang kita suka, bahkan kena buat, wajib juga kita buat dengan dua cara. Walaupun susah sekalipun kena latih-latih buat. Bahkan mengetahui ia dengan yakin akan bahawasanya yang mempunyai nikmat itu tiada sunyi daripada bahawa ada ia isi api neraka ataupun ada ia isi syurga. Dan kita yakin kepada Allah bahawa orang yang ada harta tu tak semestinya dia duduk dalam keadaan ada kalanya dengan harta kelebihan yang ada pada dia tu menyebabkan dia masuk neraka kemudian. Jadi tak ada faedah kita dengki dengan orang yang ada nikmat-nikmat kelebihan. Kalau dia silap gaya kan, boleh masuk dalam neraka. Kalau dia gunakan dengan cara yang baik, dia akan masuk syurga. Jadi apa yang Allah kurniakan pada kita, itu yang terbaik. Walaupun kita tak kaya sekalipun, tapi kehidupan kita lancar. Walaupun tak banyak harta seperti mana sipulan, tapi Allah bagi kelebihan banyak juga pada kita, walaupun tak sehebat tak sekaya orang lain. Jadi kita pandang dengan harta kita yang sedikit tu, sikitlah hisap di akhirat. Orang miskin, orang yang kurang harta ni, hisap dia cepat. Bahkan orang yang tak ada harta masuk syurga lebih awal daripada orang yang kaya 500 tahun. Lebih awal daripada orang yang kaya. Jadi apa faedah kita nak dengki pada orang yang banyak harta? Orang yang banyak harta ni banyak hisap ni, banyak pertanyaan. Dan maka jika ada isi api neraka, maka tiada memberi manfaat akan dia oleh hemat. Orang yang banyak harta, banyak kelebihan yang Allah bagi pada dia, ada kata dia mati besok, dihisap oleh Allah, masuk neraka, tak ada faedah harta benda, nikmat yang Allah bagi. Daripada nikmat jadi nikmat, jadi benda yang memudaratkan kita di akhirat. Dan jika ada ia isi syurga, maka tiada ada nisbah antara nikmat itu dengan nikmat syurga. Bahkan melihat ia akan sekalian makhluk itu hamba bagi Allah Ta'ala. Dia kata harta benda kelebihan yang Allah bagi pada simpulan-simpulan itu menyebabkan dia masuk syurga, itu rezeki. Faedahlah bagi dia harta benda. Dan Allah Ta'ala itu kekasihnya, maka kasih ia akan mereka itu. Jadi kita pandang semua makhluk itu semuanya Allah sayang dan Allah kasih. Jadi tidak ada faedah, tidak ada manfaat kita benci pada orang lain, sedangkan Allah kasih kepada semua hamba-hamba. Kerana mereka itu hamba bagi kekasihnya, dan kasih ia bahawa nyata bekas nikmat kekasihnya atas sekalian hamba. Allahu a'lam.
Allah sebut dalam Quran, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, surah At-Tuhan di hujung. Wa amma bi ni'mati, dengan adapun nikmat yang Allah bagi kepada kita, rabbika daripada Tuhan kau tu, fahaddits dengan sa, maka hendaklah kamu ceritakan. Hadis, cerita di sini maksudnya hendaklah kamu infakkan dengan harta benda, syukur atas nikmat harta yang Allah bagi pada kita, infakkan, sedekahkan, derbakan, zakatkan. Itu tanda-tanda kita bersyukur atas nikmat Allah. Jadi perintah Allah, wa amma bi ni'mati rabbika, adapun nikmat daripada Tuhan kau yang Allah, yang Tuhan bagi kepada kamu tu, hadis, maka wajib kamu ceritakan. Maksudnya wajib kamu infak sebagai tanda syukur kamu atas nikmat yang Allah bagi tu, maka hendaklah kamu infak, sedekah, derma, zakat dan lain-lain. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita masuk bab baru ni, bab yang kelima, pada menyatakan kikir ataupun bakhil, kedekut dan kasih cinta akan harta. Sikit tuan, tadi saya sebut pasal 70,000 orang sahabat yang masuk surga. 70,000 di kalangan umat Nabi Muhammad yang masuk surga, ciri-ciri dia. Ini ramai orang buat. Jadi kita nak elak daripada termasuk di kalangan orang yang buat benda-benda. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dan Imam Muslim rahimahullah ta'ala, hadis sahih daripada Imran bin Husain radhiyallahu anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadkhulul jannata min ummati 70,000 bighairi hisabin. Qalu man hum ya Rasulullah? Qala humul ladzina la yastarquna wa la yatatayyaruna wa la yaqtawuna wa ala rabbihim yatawakkalun. Nabi sebut ada 4 golongan ni. Yadkhulul jannata min ummati, masuk surga daripada umatku, akan masuk surga daripada kalangan umatku 70,000, 70,000 orang, bighairi hisab, tanpa hisab. Dalam hadis yang lain Nabi sebut 70,000 ni, setiap satu daripada 70,000 ni boleh syafaat lagi 70,000 lagi. Setiap daripada 70,000 boleh syafaat lagi 70,000 lagi. Jadi mereka ni semua akan masuk surga tanpa hisab. Jadi kita nak masuk dalam kalangan orang yang masuk surga tanpa hisab ni, 4 ciri ni kena kita jauhkan. Qalu, jadi sahabat tanya, para sahabat radhiyallahu anhum tanya, man hum ya Rasulullah? Siapa mereka tu ya Rasulullah? Qala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, humul ladzi, mereka itulah orang-orang la yastarquna, orang yang tidak minta diruqyah. La yastarquna, orang yang tak minta diruqyah. Ruqyah ni bahasa Arab, bahasa Melayu kita jampi, tak minta dijampi, tak minta diruqyah. Wala yatatayyaruna, dan tidak beramal dengan tatayur, yang kita sebut tadi, burung tadi, benda-benda sial, percaya pada benda-benda sial. Wala yaqtawuna, dan tidak berubat guna besi panas, berubatan menggunakan besi panas, jarum panas ke besi panas kan kita letak pada anggota badan kita. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Allah saja mereka bertawakal. Jadi 4 ciri-ciri 70,000 orang daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masuk surga tanpa hisab. Yang pertama, tidak minta diruqyah ataupun tidak minta dijampi. Jampi di sini, jampi yang diharuskan oleh syarak, tak ada masalah. Jampi ataupun ruqyah yang Nabi sebut di sini, jampi dengan benda-benda syirik, yang berkait dengan perkara-perkara syirik, iaitu jampi-jampi yang berkait dengan syaitan dan iblis, seperti menggunakan tangkal ataupun mentera-mentera, ucapan mentera-mentera ataupun azimat dan lain-lain, benda-benda yang berkait dengan syirik kepada Allah, yang ini kita kena jauh. Andai kata kita beramal dengan benda-benda ni, pergi jumpa bomoh dan macam-macam perbuatan yang pelik-pelik, gunakan tangkal, maka kita terkeluar daripada orang yang boleh masuk syurga tanpa hisab. Jadi ruqyah yang syirik ni ada 3 ciri-ciri ni.
Yang pertama, bukan ruqyah ataupun jampi yang mengandungi syirik seperti azimat, tangkal dan lain-lain, mentera dan lain-lain. Yang kedua, bukan yakin bahawa ruqyah ataupun jampi itu yang menyembuhkan. Walaupun kita pergi jumpa ustaz-ustaz yang beramal dengan perubatan Islam sekalipun, tapi anda kata dengan jampi ataupun ruqyah daripada ustaz itu kita yakin ruqyah tu je boleh menyembuh kita, itu pun termasuk kalangan ruqyah yang Nabi larang. Jadi kita kena yakin bahawa hanya Allah saja yang maha menyembuh. Walaupun ruqyah itu diizin harus pada syarat ruqyah perubatan Islam, dia guna ayat Al-Quran, tapi itikad kita jaga. Hanya Allah yang maha menyembuh. Yang ketiga, tidak meyakini bahawa yang sembuhkan, yang jauhkan musibah ataupun jauhkan mudarat itu ialah orang yang doa kata. Tak kira lah ustaz ke perubatan Islam, bukan orang tu yang menyembuhkan kita. Bahkan orang tu hanya perantaraan, hanya ikhtiar, usaha ikhtiar semata-mata. Allah yang menyembuhkan. Jauhkan. Atau air yang diruqyah, kita orang ataupun ustaz tu baca pada air, kita yakin air itu boleh menyembuhkan, itu syirik. Atau orang yang meruqyah itu yang ada kelebihan, ada kuasa dan lain-lain. Kalau tidak ada tiga ciri-ciri ni, maka ruqyah tu harus tak termasuk dalam ancaman Nabi. Yang kedua, tadi ruqyah syirik, jauhi ruqyah yang syirik. Yang kedua, mereka tidak percaya dan yakin pada tatayur, benda-benda sial yang berkait dengan sesuatu benda sial. Orang tahu. Atau amalan orang-orang jahiliah yang percaya pada alamat ataupun tanda-tanda pada burung. Kalau burung tu dilepaskan pergi ke kanan, maka benda-benda tu benda bawa keuntungan lah, bawa kebaikan. Kalau burung tu terbang ke kiri, benda mudarat. Kita orang Melayu biawak melintas, kita kata sial. Itu semua benda-benda yang khurafat, patut kita jauh. Tapi zaman sekarang ada lagi orang Melayu yang percaya, orang alam. Itu zaman-zaman dulu lah. Zaman ni kalau dia percaya, kolot ni gitu, ketinggalan zaman. Sepatutnya benda-benda tu kita tak boleh, tak amal. Kait syirik. Yang ketiga, tidak berubat dengan menggunakan besi panas. Perubatan yang menggunakan sebarang bentuk besi panas, sama ada jarum ke, ataupun paku, dipanahkan jarum, diletak pada titik-titik ataupun kat badan kita, akupunktur ke. Akupunktur tu boleh, tapi jangan digunakan api. Ataupun besi panas, kita panaskan besi, letak. Dekat Arab masih buat lagi. Orang Arab masih ada buat lagi amalan. Antaranya orang yang kena stroke. Orang kena stroke kan, bila bahagian dia yang kena stroke tu, dia panaskan besi, dia letak pada bahagian yang stroke tu lah, supaya dia punya darah mengalir balik. Ataupun orang yang kecil manis, yang luka-luka kecil manis, gunakan besi panas tu untuk mematikan kuman dan lain-lain penyakit lah, berkait. Kalau boleh, sepatutnya jangan buat langsung. Benda-benda yang berkait dengan perubatan menggunakan besi panas ni, tolak. Banyak lagi cara lain. Yang keempat, mereka yang bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kunci kepada ketiga-tiga yang Nabi sebut. Bertawakal hanya kepada Allah, tak berubat pun tak apa. Ini adalah kesimpulan kepada tiga perkara yang sebelum ini, iaitu kunci utama mereka yang masuk syurga tanpa hisab. Dalam bab berubat dan tuan berubat ni, bila kita sakit, bila kita berubat tu hukum dia bukan wajib tuan, harus. Kalau kita sakit, tak kira lah apa sakit, ringan ke berat, hukum berubat tu bukan wajib, harus. Dan tidak wajib, yakni kalau tak pergi berubat pun hukum dia tak berdosa. Tak berdosa. Walaupun penyakit kita berat macam mana pun, kalau kita tak pergi berubat, tak berdosa. Lebih baik kita guna, anda katalah, itu peringkat masing-masing. Peringkat masing-masing. Tak salah pun kalau kita pergi berubat, tak salah. Tapi nak cerita hukum di sini harus, dia tak wajib. Anda kata kita tak berubat langsung,
sampai penyakit kita jadi mudarat sampai kita mati, tak ada, bahkan itu lebih baik. Itu bergantung pada makam masing-masing lah, kekuatan masing-masing. Kita guna makanan-makanan alami macam perubatan-perubatan, kata apa, ubat-ubat kampung, itu pun lebih baik daripada kita guna ubat yang kimia. Kalau kita nak berubat dengan makan ubat kimia, bedah dan lain-lain, harus hukum ni. Tapi kalau seorang yang tak berubat, sabar dia dengan penyakit dia tak perlu berubat, dia bersabar dengan penyakit yang ada pada dia, bertawakal pada Allah, pun tak salah, bahkan itu lebih baik. Ini nak cerita bahawa ke sini ini ikut makam masing-masing lah, kekuatan masing-masing. Jangan jadi mereka yang tak berubat. Jangan pula kita jadi, kita tak pergi berubat tapi tak sabar, mengeluh, menyalahkan Allah. Sampai peringkat ini haram. Menyalahkan orang lain, ini tak disuruh, bahkan Allah tak suka. Kita buat perbuatan kita ni bahkan haram, bahkan tak ada pahala, Allah tak suka. Sebab tak sabar. Kalau kita boleh bersabar, walaupun penyakit kita mudarat macam mana sekalipun, kita boleh tahan tanpa berubat, itu lebih baik. Tapi kalau kita jenis tak penyabar, tak boleh tahan sakit, pergi berubat. Lebih baik dia pergi berubat, pergi hospital dan lain-lain. Wallahualam. Jadi pertama, orang yang masuk syurga tanpa hisab, orang yang jauhi ruqyah yang syirik, dia tidak berubat dengan cara ruqyah ataupun jampi yang syirik, dia tidak percaya pada benda-benda sial, dia tak berubat dengan benda-benda panas, besi-besi, menggunakan besi panas, dan dia bertawakal hanya kepada Allah. Itu ciri-ciri orang yang masuk syurga tanpa hisab. Maksudnya orang lain duduk di padang mahsyar dihisab sekian-sekian lama, tapi orang yang masuk syurga tanpa hisab ni melintas di tiang sirat sepantas kilat masuk ke dalam syurga tanpa melalui hisab. Wallahu a'lam. Pertanyaan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم احفظنا بالإسلام قائما واحفظنا بالإسلام قاعدا واحفظنا بالإسلام راكدا ولا تسمد به عدوا ولا حاسدا. اللهم ارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين وإلحام الملائكة المقربين وعافيته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل يا الله. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل يا رحمن. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا والآخرا ظاهرا وباطنا قولا وفعلا عملا صالحا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم